Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ثم إلى روح شيخنا داود زمزمي حفظه الله الملقين هذه طريقة الحدادية شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا موزونه فرها يفره تفريحا. Al-babu tsani dan bermula bab yang kedua ialah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mauzunuhu bermula timbangan lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab yang kedua atas wazan fa'lala fa'ala yufa'ilu taf'ilan adalah farraha yufarrihu tafrihan. Itu bab yang kedua iaitu wazan dia fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ditasydidkan akan ain fa'il itu. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadatin harfin wahidi bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Dan bermula alamatnya yakni tanda pada bab yang kedua ini an yakuna madhihi ialah keadaan bagi bab yang kedua ini fi'il madhi ala arba'atin didatangkan di atas 4 huruf ahrufin bi ziyadatin 4 huruf dengan ditambahkan akan satu huruf bainal fa'i di antara fa wal aini dan juga ain fa'il min jinsi daripada harah yang bersejenis aini fi'lihi dan ain fa'ilnya bab yang kedua. Bab yang kedua ain fa'ilnya fa'il madhi, ain fa'il madhi lah. Maka alamat bagi kata bab yang kedua ini adalah ditambahkan pada kata fa'il madhi itu ditambahkan satu huruf, yakni di antara ain di antara fa dan juga ain. Maknanya dikatakan fa itu dikatakan fa fa'il, ain tu dikata ain fa'il, lam tu dikatakan lam fa'il. Dia asal-asal dia dua ain. Fa'ala ditasydidkan kerana berhimpun, yakni diidghamkan ain tu kerana berhimpun dua huruf yang bersejenis, dua harakat yang bersejenis, maka diidghamkan salah satu ain yang pertama, maka jadilah fa'ala. Fa'ala dia asalnya fa'ala tetapi berhimpun dua huruf yang sama yang bersejenis yang berharakat, maka kena idghamlah ain yang pertama yakni fa'ala. Maka hamzah tu satu huruf, ada satu huruf di antara fa dan juga ain. Maka ada satu huruf di antara fa dan juga ain. Maka satu huruf tu ain di situ asal dia fa'ala. Kerana tidak sah, tidak fasih, tidak jelas apabila disebut, maka orang Arab pun menidghamkan kerana orang Arab dia bercakap fasih. Dia tak bercakap fa'ala tu tak fasih. Maka diidghamkan satu huruf, maka dikatakan fasih. Fa'ala. Maka ditambahkan satu huruf di antara fa dan juga ain fi'il. Wa bina'uhu dan bermula hantarannya, yakni makna bagi bab yang kedua ini litaksiri, yakni memperbanyakkan. Taksiri yakni memperbanyakkan, wa huwa qad dan bermula dianya bina qad terkadang yakunu terkadang keadaannya fi fi'li pada perbuatan, seperti contoh tawafa. Jatuh ibarat.
Ada jatuh ibarat, ada rob. Jatuh ibarat. Tu. Takut jatuh ibarat. Jatuh ibarat ni rasanya. Di nuskah lain-lain. Wabina'u li taksiri ghaliban. Ada ghaliban satu lagi. Wa huwa qad yakunu fi fi'li nahwu tawafa. Maka bermula binaknya taksir itu terkadang yakunu keadaan fi fi'li pada fi'il yakni pada perbuatan. Nahwu contohnya tawafa. Zaidun ka'bata. Telah banyak tawaf oleh Zaid akan Kaabah. Maka tawafa itu adalah binaknya litaksir, memperbanyakkan. Maka kenapa tawafa itu membetuli kepada bab yang kedua di atas wazan fa'ala. Dia asal saja tawawafa. Tawafa tu asal dia tawawafa. Kerana dua huruf yang bersejenis, dua harokat bersini pada satu tempat, maka diidghamkan salah satu. Jadi tawafa. Kerana orang Arab dia fasih bercakap tawafa. Tawafa Zaidun. Kerana tawafa itu membetuli pada fa'ala, maka dia bina dia adalah litaksir, yakni memperbanyakkan. Maka telah memperbanyakkan tawaf. Tawafa telah banyak tawaf. Zaidun oleh Zaid Ka'bata akan Kaabah. Maka bina bagi kata bab yang kedua ini adalah litaksiri, yakni memperbanyakkan. Waqad yakunu fi fa'ili, dan terkadang adalah yang banyak-banyak ni litaksir ni, dan terkadang sikit pada fa'il, pada orang yang membuat. Macam contoh nahwu mawata ibila, dia saja mawawata. Kerana berhimpun dua huruf yang sana bersini yang berharakat, maka diidghamkan salah satu huruf jadilah mawata. Mawata ibila, mawata tu fa'il. Maka telah banyak mati, telah banyak mati oleh ibe. Bukan mati banyak, tetapi ibe yang banyak, unta yang banyak mati. Unta yang banyak mati, bukan mati banyak, bukannya mati yang banyak, tetapi ibe yang banyak mati. Mawata telah mati, telah banyak mati oleh ibe. Gitu. Waqad yakunu fi maf'uli. Dan terkadang keadaannya, yakni keadaan taksir itu fi maf'uli, pada maf'ul. Seperti contoh ghallaqa Zaidun al-baba. Asalnya ghalalaqa. Kerana berhimpun huruf yang sama yang bersejenis pada satu tempat, maka diidghamkan satu huruf yang asal yang pertama, maka jadilah ghallaqa Zaidun al-baba. Telah benda tu ghallaqa tutup ghallaqa, tutup. Telah kunci ghallaqa, telah kunci oleh Zaid al-baba akan pintu. Ghallaqa, telah kunci oleh Zaid akan pintu. Maka secara binaknya pada bab yang kedua ini di atas wazan fa'ala. Yufa'ilu asal dia fa'ala. Kerana berhimpun dua huruf yang bersejenis, dua harakat bersini, maka diidghamkan salah satu jadilah fa'ala. Bina dia adalah ada tiga. Kadang banyaknya hanya pada kata fa'il. Yang sikitnya hanya sikit fa'il dan juga maf'ul. Yang banyaknya hanya pada kata fa'il sahaja. Taksir ni banyak pada bina taksir ni hanya kepada fa'il yang banyak. Adapun fa'il dan juga maf'ul, dia lazim, dia sikit sahaja. Dia tak sama macam fa'il. Bab yang kedua ni. Habis. Al-babu salis, dan bermula bab yang ketiga ni sebuah wazan pada not yang pertama lagi, sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Bermula bab yang ketiga ialah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan
wa fi'alan. Ada 5 tu. Ada 5 tu. Tambah benda. Tambah masdar qis, masdar qiyasi, masdar simai. Fa'ala tu dikatakan fa'il madhi, yufa'ilu dikatakan fa'il mudhari', mufa'alatan dikatakan masdar qiyasi. Wa fi'alan dikatakan masdar simai. Jadi masdar ni dia ada 2. Satunya dikatakan masdar qiyasi. Satu lagi dikatakan masdar simai. Apa yang dikatakan masdar qiyasi? Masdar qiyasi itu masdar yang dikiyah dan yakni dipertimbangkan pada fi'il. Adapun masdar simai, masdar yang tak boleh kita qiyah daripada mana-mana kalimah madhi ataupun masdar yang terhenti daripada kalimah arak saja. Masdar simai ini hanya terhenti kepada percakapan orang Arab. Kerana percakapan dia itu terhenti, maka sabit itulah para ulama-ulama sorah dia memperhatikan orang Arab cakap. Kadang kaedah simai ini hanya terhenti kepada orang Arab. Kalau orang Arab cakap lagu itulah kaedah dia. Tapi ada juga ulama sorah susung tasrih, susung wazan-wazan tidak berpandukan kepada simai, yang tidak berpandukan kepada percakapan Arab, hanya semata ditimbang, dikiyahkan pada kaedah-kaedah fi'il saja. Maka sebab itu masdar dia ada qiyasi, dia ada simai. Maka fa'ala dikatakan fa'il madhi, yufa'ilu dikatakan fa'il mudhari', mufa'alatan dikatakan masdar qiyasi, dan wa fi'alan dikatakan qiyas simai. Mauzunuhu dan bermula lapa-lapa yang ditimbangkan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Itu lapa-lapa yang ditimbang ke qatala. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala arba'ati ahrufin, dan bermula tanda yakni alamat cam pada kata bab yang ketiga di atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan ayyakuna bahawa adalah fi'il madhihi ala arba'atin, didatangkan di atas 4 huruf ahrufin, didatangkan di atas 4 harah. Jadi bab yang ketiga ni didatangkan 4 harah. Kenapa dikatakan 4 harah? Kerana ditambahkan 1 huruf, huruf yang asal ditambahkan huruf yang lain, maka jadilah sulasi mazi. 4 huruf biziyadati alifi bainal fa'i wal aini, ditambah tu dengan 4 huruf itu ditambahkan 4 huruf bersepakai dengan ditambahkan akan alif bainal fa'i wal aini, di antara fa dan juga ain, ditambah alif di antara fa dan juga ain. Tambah alif fa'ala, tambah alif cokoh tengah tu di antara fa fa'il dan juga ain fa'il. Maka tu menunjukkan kata bab yang ketiga. Kenapa ditambah akan alif? Fa'ala ditambahkan akan alif di antara fa dan juga ain. Maka sebab itu alif tu tak baca, hanya sekadar alif saja, nak menunjuk pada bab yang ketiga. Kerana alif tidak sekali-kali menerima baris. Yang menerima baris adalah hamzah. Maka di situ tu alif sekadar rumah je lah, ia tidak dibaca. Fa'ala, ia tak ada fa'ala, tak ada. Alif tu tidak menerima baris sekali-kali. Maka alif di situ buat apa? Hanya cokoh dah, hanya rumah saja. Rumah nak menunjuk pada bab yang ketiga. Wa bina'uhu dan bermula hantaran yakni makna pada bab yang ketiga di atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan lil musyarakati baina itsnaini ghaliban. Dan bermula hantaran yakni makna pada bab yang ketiga lil musyarakati, bagi bersekutu. Musyarakat ni dengan makna bersekutu, berkongsi. Bersekutu baina itsnaini ghaliban, di antara 2 pihak. Sekutu di antara 2 pihak. Wa qad yakunu lil wahidi, dan terkadang adalah masyarakat ni bagi satu pihak lil wahidi. Kadang-kadang masyarakat ni satu pihak saja. Mana contoh? Misalul musyarakati, bermula contoh bersekutu, yakni bina masyarakat, bina bersekutu ni baina ithnani, di antara 2 pihak. Nahwu seperti contoh qatala Zaidun Amran, membunuhlah oleh Zaid akan Umar. Makna masyarakat di sini bukan dilihat kepada lapar. Bukan dilihat kepada lapar. Kalau dilihat kepada lapar, hanya qatala Zaidun, hanya Zaidun sahaja yang bunuh Umar. Tetapi di sini qatala dengan makna masyarakat.
membunuhlah Zaidun akan Umar. Maka qatala di sini dikatakan musyarakat baina isnaini. Dikatakan musyarakat baina isnaini ni di mana? Adakah di lapah? Kalau dilihat pada lapah, maka kita faham hanya sekadar Zaid yang bunuh Umar. Tetapi dilihat kepada makna qatala, kepada makna musyarakat. Apa makna musyarakat di sini? Musyarakat baina isnaini, yakni berkongsi dua makna, dua pihak. Yakni membunuhlah Zaid akan Umar. Zaid bunuh Umar, Umar bunuh Zaid. Maka di sini dikatakan qatala musyarakat baina isnaini kerana berkongsi bunuh. Zaid bunuh Umar, Umar bunuh Zaid. Maka itu dikatakan musyarakat baina isnaini kerana berkongsi makna bunuh sesama bunuh. Dikatakan Zaid bunuh Umar, Umar bunuh Zaid. Maka itu dikatakan musyarakat baina isnaini, yakni berkongsi dua makna. Berkongsi makna dua pihak. Makna dua pihak yang berkongsi di sini apa? Bunuh sama bunuh. Umar bunuh Zaid, Zaid bunuh Umar. Maka di situ berhimpun musyarakat baina isnaini pada makna, bukan pada lapah. Wa misalul wahidina hu qatalahumullah. Betul deh. Qatalahumullah. Bermula misal bagi musyarakat wahid, musyarakat satu. Musyarakat satu, yakni musyarakat satu pihak. Telah bunuh akan mereka itu Allah. Telah membunuh akan mereka itu oleh Allah. Qatalahumullah. Maka di situ dikatakan musyarakat wahid, yakni Allah Ta'ala yang bunuh mereka. Maka di sini tak boleh kita nak letak pada makna musyarakat baina isnain, kerana satunya tertolak makna, kerana satunya tertegah makna, keduanya tidak mulain pada mafhum, tidak mulain pada mafhum. Mereka itu bunuh Allah tak, kerana Allah tu bukan jenis jisim jiring, maka berhajat kepada kita memahami ilmu tauhid pula. Maka di situ qatalahumullah, kalau kita letak makna musyarakat baina isnain, maka musnahlah makna di situ. Tapi di situ qatalahumullah, maka itu adalah makna dengan makna musyarakat lil wahid, yakni musyarakat bagi satu pihak sahaja. Telah membunuh akan mereka itu oleh Allah. Habis itu. Jadi al-babu salis, pada not yang pertama adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Dikatakan fa'ala adalah fi'il madhi, dikatakan yufa'ilu dikatakan fi'il mudhari', mufa'alatan dikatakan masdar qiyasi, wa fi'alan dikatakan masdar simai. An-naw'u tsani, dan bermula not yang kedua, an-naw'u tsani huwa ma zida fihi harfani ala sulasihi wa huwa khamsatun abwabin. Dan bermula not yang kedua. Not yang pertama tadi nisbah satu huruf, yakni ditambah tiga huruf yang asal sulasi mujarrad, kemudian ditambahkan satu huruf bagi not yang pertama di atas sulasi mazi. Kemudian kita masuk not yang kedua. Not yang kedua nisbah tiga huruf yang asal ditambahkan dua huruf. Not yang kedua yakni dua huruf. An-naw'u tsani huwa mazida, ialah barang zida. Zida ini bina majhul ni, bina majhul fa'il mu'ta'in dhammah. Dhammah itu tak zahir. Fa'il mu'ta'in. Huwa mazida, ialah barang zida ditambah fihi padanya barang, padanya fa'il, harfani akan dua huruf ala sulasi di atas sulasi mujarrad. Wa huwa khamsatun abwabin, dan bermula dianya mana harfani ala sulasi khamsatun abwabin, 5 wazan. Jadi not yang kedua nisbah dua huruf yang ditambahkan di atas tiga huruf yang asal, iaitulah ada 5 wazan. 5 bab nisbah 5 wazan. Al-babu awwalu in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Iaitulah in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Itu bab yang pertama, not yang kedua. Nisbah dua huruf yang ditambah. Mauzunuhu, dan bermula lapan-lapan yang ditimbangkan di atas not yang kedua, di atas bab yang pertama. Iaitulah in fa'ala yanfa'ilu
Mauzunuhu adalah inkasara yang kasiru inkisaron. Lapa-lapa yang ditimbang, yang ini lapa-lapa yang dibuat contoh, iaitu inkasara. Asal dia kasaro, asal dia kasaro, kemudian ditambahkan 2 huruf. Asal dia fa'ala ditambahkan 2 huruf, maka menjadilah not yang kedua kerana huruf asal ditambahkan 2 huruf. Wa alamatuhu, tengok alamat dia. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin. Dan bermula alamat not yang kedua di atas bab yang pertama ini, an yakuna, bahawa keadaan madhihi, fi'il madhinya, fi'il madhi pada bab yang pertama, ala 5 ahrufin, didatangkan di atas 5 huruf. Maka kalimah not yang kedua di atas bab yang pertama ini didatangkan 5 huruf. Dia asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan 2 huruf. Betul tak? Betul. Biziyadati takluk pada kata khamsati. Biziyadati 5 huruf dengan ditambahkan hamzati. Wan nuni fi awwalihi, dan nun pada awalnya fi'il madhi. Dikatakan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Fi'il madhi dikatakan bab yang pertama ini ditambahkan 2 huruf, hamzah dan juga nun. In fa'ala, dia asalnya fa'ala, ditambahkan akan hamzah dan juga nun. In fa'ala, hamzah tu dikatakan 1 huruf, nun tu dikatakan 2 huruf, maka jadilah nun yang kedua. In fa'ala, asalnya fa'ala, kemudian ditambahkan akan hamzah dan juga nun. In fa'ala. Fi awalihi, pada mana ditambah? Fi awalihi, pada awalnya fi'il madhi. In fa'ala. Wa bina'uhu lil mutawwa'ati, dan bermula bina', yakni makna pada bab yang pertama di atas not yang kedua, nisbah 2 huruf yang ditambah pada huruf yang asal. Lil mutawwa'ati, yakni mutawwa'ah. Mutawwa'ah. Apa makna mutawwa'ah? Wa ma'nal mutawwa'ati, dan bermula makna mutawwa'ah, husuli asari syai'i, yakni makna yang hasil daripada sifat kelakuan fi'il muta'addi, itu mutawa'ah. Hasil daripada, yakni bekas hasil daripada sesuatu, ataupun hasil sesuatu bekas. Hasil bekas daripada sesuatu, boleh juga. Ataupun hasil daripada sifat kelakuan fi'il muta'addi, boleh juga. Husulu hasari syai'i, hasil daripada sesuatu, hasil bekas daripada sesuatu, ataupun hasil, yakni makna yang hasil daripada sifat ataupun kelakuan fi'il muta'addi, boleh buat banyak misalan. Anta'alluqi fi'lil muta'addi bi maf'ulihi, daripada mana hasil tu, hasil bekas tu daripada mana? Daripada ta'alluq, daripada bergantung oleh fi'il muta'addi bimaf'ulihi, dengan maf'ulu bih. Jadi makna yang hasil tu, hasil daripada makna sifat keluarga fi'il muta'addi tu daripada ta'alluq, daripada bergantung fi'il muta'addi kepada maf'ulu bih. Mana contoh dia? Tengok contoh. Kasartu zujaja, fan kasara zalika zujaju. Itu dikatakan mutawa'ah, hasil daripada bekas sesuatu. Hasil bekas tu kerana bergantung kepada fi'il dan juga maf'ul bih. Fi'il muta'addi kepada maf'ul bih. Mana contoh? Kasartu zujaja, itu fi'il muta'addi, dikatakan fi'il muta'addi. Fan kasara zalika zujaju, itu yang dikatakan huzulu asari syai'i. Kasartu zujaja, aku memecahkan akan kaca. Aku memecahkan akan kaca, itu fi'il muta'addi. Fan kasara, maka terima pecahlah, zalika, oleh demikian, zujaju, kaca. Maka dikatakan mutawa'ah, yakni hasil daripada kelakuan sesuatu, yakni perbuatan sesuatu, yakni sifat sesuatu, yakni sifat fi'il muta'addi. Maka seorang tu dia yang mengambil kaca dia buat pecah. Seorang tu dia ambil kaca, dia lepak, maka hasil daripada lepak itu adalah menerima pecah. Maka terima pecahlah hasil daripada seseorang tu buang botol, maka terima pecahlah, itu yang dikatakan
husulu asari syai'i, yakni makna mutawa'ah. Makna mutawa'ah yakni hasil daripada sifat sesuatu fa'il muta'addi. Seseorang tu memecahkan kaca, maka terima pecahlah hasil daripada perbuatan seseorang tu memecahkan kaca. Terima pecah, itulah yang dikatakan fa'il muta'addi, kerana menerima pecah hasil daripada orang yang membuat. Yang dikatakan fa'il muta'addi mana? Terima pecahlah hasil daripada perbuatan seseorang. Fa'innang kisara zujaji, maka bahawa terima pecahlah kaca. Sebab apa terima pecah? Sebab orang yang buat, sebab orang yang memecah. Hasaru usuli an ta'alluqi kasri, yang hasil daripada bergantung, allazi yang ialah muta'addi huwa fi'lul muta'addi min maf'ulu bi, yang ialah muta'addi dengan fa'il maf'ulu bi bagi fa'il muta'addi, yang ialah fa'il muta'addi dengan maf'ulu bi bagi fa'il muta'addi. Maka seseorang itu yang dikatakan husulu athari syai', yakni menerima pecah hasil daripada perbuatan seseorang yang melemparkan akan kaca. Yang dikatakan mutawa'ah di sini adalah hasil daripada bekasan sesuatu. Bekah-bekah itulah yang dikatakan mutawa'ah. Ingat baik-baik, mutawa'ah. Dia tak banyak makna-makna ni. Dia kadang yang banyak sikit. Kalau bab yang pertama tadi sulasi mujarrad hanya sekadar muta'addi dan juga lazim. Tapi kalau main bab sulasi mazid, dia bertambah lagi makna. Kerana apa? Kerana satu kaedah sebut tadullu ziyadatul bina ataupun ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatul bina, ziyadatul makna. Kerana kalau bertambah satu kalimah tu satu huruf yang lain di atas satu kalimah, maka dikatakan bertambah makna. Ziyadatul makna, ziyadatul huruf atau ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah satu huruf, maka bertambahlah makna yang lain. Maka dikatakan makna yang bertambah di sini adalah mutawa'ah. Kerana apa? Kerana not yang kedua ini bertambah dua huruf yang lain. Maka bertambah huruf-huruf, bukan setakat tambah huruf saja. Bertambah huruf, maka bertambahlah makna bagi kalimah tersebut. Maka makna di sini adalah mutawa'ah, hasil daripada bekasan sesuatu. Bismillah. Al-babu tsani, dan bermula bab yang kedua. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bab yang kedua, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Asal dia fa'ala. Ditambahkan dua huruf. Mauzunuhu, dan bermula wazan yang ditimbangkan di atas wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Itu huruf yang ditimbang, huruf yang dibuat contoh. Wa alamatuhu, dan bermula alamat, yakni tanda kecaman bagi kata bab yang kedua di atas nok yang kedua, iaitulah an yakuna, bahawa keadaannya fa'il madhi ala khamsati, yang datang di atas 5 huruf, ahrufin biziyadati, batu ta'alluq pada kata khamsah, 5 huruf dengan bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah fi awwalihi, pada awalnya fa'il madhi. Pada awalnya fa'il madhi. Watta'i, dan juga ta bainal fa' wal aini, atau pada kata hamzah. Dan juga ditambahkan akan ta di antara fa' dan juga ain. Maka alamat bagi kata bab yang kedua ini adalah ditambahkan 2 huruf. Mana 2 huruf tu? Ditambahkan hamzah pada awalnya fa'il madhi. Itu hamzah tu bukan alif. Dikatakan alif hanya sekadar rumah saja, tapi itu adalah hamzah. Ijtama'a. Watta'i, dan juga ditambahkan akan ta bainal fa' wal aini, di antara fa' dan juga ain. Mana di antara fa' dan juga ain? Dikatakan fa' jin, mim tu adalah dikatakan ain fa'il, ain tu dikatakan lam fa'il. Macam contoh fa'ala, fa tu dikatakan fa fa'il, ain tu dikatakan ain fa'il, lam tu dikatakan lam fa'il. Yang ditambahkan di antara fa dan juga ain adalah ta. Yang pertama ni ditambah hamzah di awalnya if. Kemudian ditambahkan akan ta di antara fa dan juga ain, ta tu. Ifta.
Ifta'ala. Ditambahkan akan ta di antara fa dan juga ain. Ifta'ala. Jadilah ifta'ala. Asal dia fa'ala, kemudian ditambahkan akan hamzah pada awalnya fi'il madhi dan kemudian ditambahkan akan ta di antara fa dan juga ain. Jadilah ifta'ala. Asal dia fa'ala. Dah. Ditambahkan 2 huruf. Kerana nak bersepakai pada bab yang kedua, pada nok yang kedua. Wa bina'uhu, dan bermula makna hantaran pada bab yang kedua ini lil mutawwa'ati aidan, yakni mutawwa'ah aidan. Sama juga dengan makna, sama juga pada bab yang pertama. Aidan dengan makna ay kalbabis awal. Seperti mana bab yang pertama tadi. Mana contoh jama'tu ibila fajtama'a zalika ibilu. Aku menghimpunkan akan unta. Fajtama'a zalika ibilu, maka terima himpunlah oleh demikian unta. Maka yang dikatakan mutawa'ah adalah terima himpun. Seseorang menghimpunkan akan unta, maka terima himpun, itulah yang dikatakan mutawa'ah. Kenapa? Hasil daripada perbuatan seseorang, husulu athari syai'i, yang bergantung dengan fa'il muta'addi dan juga maf'ul bih. Jama'tu ibila, aku menghimpunkan akan unta. Menghimpunkan akan unta. Himpun, maka terima himpunlah demikian unta. Apabila seseorang tu mengumpulkan akan unta, apa kesan daripada orang yang mengumpul? Terima himpun, terima kumpul. Maka itu fajtama'a zalika ibilu dikatakan sebagai mutawa'ah. Jamak tu dikatakan fa'il muta'addi. Maka pada bab yang kedua ini adalah asal dia fa'ala, kemudian ditambahkan 2 huruf pada awalnya, yang ditambahkan hamzah dan ditambahkan akan ta di antara fa dan juga ain, jadilah ifta'ala. Jadi makna dia adalah mutawa'ah. Apa makna mutawa'ah? Yang ni husul asyari syai'i, yakni hasil bekas daripada sesuatu. Seseorang tu menghimpunkan akan unta, maka terima himpun. Terima himpun daripada hasil orang yang mengumpul, maka itu yang dikatakan sebagai mutawa'ah, kerana husul athari syai'i, yakni hasil bekas daripada sesuatu. Al-babu salis, dan bermula bab yang ketiga di atas nok yang kedua, ni sebuah 2 huruf yang ditambah pada huruf yang asal. If'alla yaf'allu if'ilalan. Di bab yang ketiga adalah if'alla, dia asal je if'alala, kerana berhimpun 2 huruf yang sama, 2 bersini, 2 berharakat, maka diidghamkan salah satu huruf yang pertama, ya jadilah if'alla. Asal dia if'alala, kerana berhimpun 2 huruf tapi diidghamkan 1 huruf, maka nanti akan ada perbahasan idgham. Kadang-kadang idgham yang dikatakan idghamul wajibun, kadang-kadang dikatakan idgham jaizun, kadang-kadang idgham yang dikatakan idgham mumtani'. Apa yang dikatakan idgham mumtani'? Idgham yang tertegah daripada membuat, ataupun tertegah dibuat idgham. Seperti mana dalam Quran tak boleh kita buat idgham. Ada beberapa kalimah tak boleh kita buat idgham, maka haram hukum dia kita buat idgham pada beberapa kalimah. Maka itu akan dibicara dalam bab idgham nanti di akhir-akhir, ada bab idgham. Baik. Cumanya dalam perbahasan ilmu sarah dia adalah beberapa musannif main idgham sikit supaya kita faham sikit-sikit dah. Al-babu salis, dan bermula bab yang ketiga, if'alla yaf'allu if'ilalan. If'alla yaf'allu if'ilalan. Bab yang ketiga. Ya saja fa'ala dah. Dia asal dia fa'alala dah. Banyak idgham. Kalau bab nok yang kedua ni banyak idgham. Fa'alala asal dia kerana berhimpun 2 huruf yang sejenis, 2 huruf berharakat pada satu tempat, maka diidghamkan salah satu. Jadilah if'alla yaf'allu if'ilalan. Mauzunuhu, dan bermula 88 yang ditimbangkan di atas bab yang ketiga, di atas nok, di atas wazan if'alla yaf'allu if'ilalan, iaitulah ihmarra yahmarru ihmiraran.
Ihmarra yahmarru ihmiraran. Mubalaghah lah ni masuk dalam bab mubalaghah dah. Nama buat bina mubalaghah. Wa alamatuhu dan bermula bab bermula alamat yakni cam pada kata bab yang ketiga an yakuna bahawa keadaan fi'il madhi pada bab yang ketiga ala khamsati didatangkan di atas 5 huruf 5 huruf biziyadati bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah pada mana ditambahkan akan hamzah fi awalihi pada awalnya fi'il madhi wa harfin dan 1 huruf daripada huruf yang lain min bayang pada kata huruf tu huruf lain min jinsi daripada jenis lam fi'il lam fi'lihi daripada lam fi'il akhirih pada akhirnya fi'il madhi. Jadi alamat pada kata bab yang ketiga ini ditambahkan akan hamzah pada awal. If'alla. Dan juga ditambahkan 1 huruf yang lain bersejenis dengan lam fi'il. Pada lam fi'il. Kalau lam ditambah lam 1 lagi, kalau ra ditambah ra 1 lagi. Ihmarra ya saja ihmarra kerana dilazim yakni mengikutkan bab yang ketiga ditambahkan 1 lam yang bersini maka dikatakan ra itu lam fi'il. Ihmarra asal dia ditambahkan 1 huruf tapi diidghamkan salah satu. Sebenarnya ihmarara kerana ditambahkan 1 huruf yang lain dalam lam fi'il pada lam fi'il ihmarara asal dia kemudian diidghamkan jadilah ihmarra wa bina'uhu dan bermula bina yakni makna pada bab yang ketiga di atas wazan if'alla yaf'allu if'ilalan lil mubalaghati lazimi yakni bersangatan lazim. Bina bagi bab yang ketiga adalah bersangatan lazim. Bersangatan lazim. Waqila dan setengah kata ulama sorah lil alwani wal uyubi warna-warna dan segala aib-aib. Dikatakan mubalaghah ni hanya terkena kepada warna-warna dan juga aib-aib saja. Misalul alwani bermula misal bagi alwani bagi warna seperti contoh nahwu ihmarra zaidun bersangatan merah oleh zaid. Dia beza ihmarra bersangatan merah. Kalau ihmarra merah yang biasa-biasa, kalau ihmarra bersangatan merah. Tapi kalau kata ihmarra merah nyelang sikit, merah yang pekat. Ia beza. Kerana apa? Kerana mengikutkan kaedah ziyadatul huruf ataupun ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna. Ia beza. Ihmarra. Kenapa? Kerana berbeza bina, berbeza huruf di situ. Wa misalul uyubi dan bermula misal yakni contoh bagi uyub, aib. Mana contoh? I'warra Zaidun telah putus belah lah oleh Zaid. I'warra telah putus belah lah oleh Zaid. Maka dikatakan i'warra adalah bersangatan buta. Telah buta. Bersangatan buta lah oleh Zaid. Mata Zaid sebelah tu buta. Dikatakan mubalaghah. Dikatakan mubalaghah. Al-babur rabi'. Dia berbeza kalau mubalaghah. Dia berbeza dengan mulhaq. Sulasi mazid, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Dia berbeza dengan mulhaq. Kalau mulhaq dia hanya sekadar menyerupaikan akan masdar saja. Dia tidak bertambah makna. Walaupun bertambah huruf, dia di situ tidak memakai kepada makna lain,
tidak dipakai kepada bertambahnya makna. Kerana apa? Kerana di situ matlamat bagi mulhaq adalah untuk menserupakan dengan masdar sahaja. Macam contoh dahraja, tadahraja, ihranjama. Walaupun huruf yang banyak, dia tidak menjalanikan kepada kaedah bertambah huruf, bertambah bina, maka bertambahnya makna. Tidak. Bagi mulhaq tidak diletak kepada makna tersebut. Adapun pada rubai mazid, sulasi mazid, bertambah huruf, bertambah bina, maka bertambahlah makna. Dia bertambah, lain kerana huruf yang asal ditambah. Ini kerana nak menserupakan dengan masdar. Dahraja, tadahraja, ihranjama, itu sahaja. Dia tak bertambah makna. Itu mulhaq pada perbahasan mulhaq. Al-babu rabi'u, dan bermula bab yang keempat, tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan. Ya saja tafa'ala, kerana tidak fasih maka diidghamkan salah satu huruf. Tafa'ala, huruf yang maksud ini huruf yang bersepakai dengan baris yang sama. Tafa'ala, tafa'ala, saja tafa'ala, 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 tidak fasih, tidak lancar bercakap, maka orang Arab pun mengidghamkan satu tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab yang keempat, di atas wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan adalah takallama yatakallamu takalluman. Takallama yatakallamu takalluman. Asal dia kalama, ada ditambahkan dua huruf. Mana ditambah dua huruf? Wa alamatuhu, dan bermula alamat, yakni cam pada kata bab yang keempat di atas not yang kedua, not yang ketiga, not kedua. Di atas not yang kedua, ayyaku, bahawa keadaannya fi'il madhi ala khamsati, didatangkan di atas 5 huruf. 5 huruf biziyadati, batu dikatakan ta'alluq khamsah. 5 huruf dengan ditambah, yakni bersepakai dengan ditambahkan akan ta fi awwalihi, pada awalnya fi'il madhi, wa harfin, dan satu huruf yang lain min jinsi, daripada jenis ain fi'il, yang yakni ain fi'il di antara fa dan juga ain. Ditambahkan satu jenis ain fi'il di antara fa dan juga ain. Jadi alamat bagi kata bab yang keempat di atas not yang kedua, iaitulah ditambahkan ta pada awal fi'il madhi. Tafa'ala. Maka tiap-tiap kenapa dikatakan dilihat kepada fi'il madhi, tidak dilihat kepada fi'il mudhari'? Kerana kita menjalani pada mazhab yang dikatakan aslu wahid. Dalam perbahasan mata bina ia tidak diterangkan. Kalau dalam matan izi diterangkan aslu wahid, dia ada dua. Aslu wahid yakni dikembalikan asal kalimah. Asal kalimah kalau di sisi ulama-ulama Basrah dikatakan aslu wahid, dia itulah fi'il madhi. Tetapi yang dikatakan bukan fi'il madhi, apa? Masdar. Tapi dikatakan fi'il madhi adalah mengikutkan akan ulama-ulama kufah. Ulama-ulama kufah. Jadi dia buat timbangnya adalah fi'il madhi, dilihatkan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi di sini tafa'ala. Tafa'ala ditambahkan satu ta pada awalnya fi'il madhi. Tafa'ala, dia asalnya fa'ala. Ditambahkan satu ta pada awalnya fi'il madhi. Dan juga jenis ain yang sama, ain fi'il yang sama di antara fa dan juga ain. Tambah satu ain. Tambah satu ain fi'il. Ia asal dia tafa'ala. Kerana apa? Kerana bertambah satu jenis ain fi'il. Asal dia tafa'ala. Maka diidghamkan salah satu kerana berhimpun dua huruf yang sama, dua harakat yang sama, dua jenis dan satu jenis yang sama. Jadilah tafa'ala.
Wa bina'uhu dan bermula bina, yakni makna hantaran pada bab yang keempat litakallufi, takalluf. Litakalluf ni dengan makna sangat-sangat nebeng, dia makna nebeng, keterlaluan. Litakalluf ni keterlaluan, yakni keterlaluan yang menghasilkan akan makna litakallufin dah, ataupun sangat-sangat yang menghasilkan akan makna, ataupun keterlaluan yang menghasilkan akan makna litakallufi, itu makna. Wa makna takallufi, apa makna takalluf? Tahsilu matlubi syai'an, menghasilkan apa yang dimaksudkan, menghasilkan akan apa yang dimaksudkan dengan sesuatu. Ba'da syai'i, sedikit demi sedikit. Syai'an ba'da syai'in, menghasil akan sesuatu yang dimaksudkan sedikit demi sedikit. Itu dipanggilkan takalluf. Menghasilkan apa yang dimaksudkan syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit. Sama-sama. Orang wi peha nak tangan pula. Orang wi tangan nak kepala pula. Litakalluf. Keterlaluan. Sikit-sikit tapi banyak. Kerana apa? Kerana nak mencapaikan akan maksud, nak menghasilkan akan maksud. Itu takalluf. Mana contoh takalluf? Ta'allamtu ilma. Belajar oleh aku akan satu ilmu. Mas'alatan akan satu masalah. Satu masalah demi satu masalah. Satu masalah ke satu masalah. Boleh juga. Ta'allamtu, belajar oleh aku, ilma akan satu ilmu, mas'alatan ba'da mas'alatin. Satu masalah ke satu masalah. Satu masalah demi masalah. Satu masalah ke satu masalah. Satu masalah belajar. Memang kita belajar kena satu persatu. Tak boleh banyak-banyak. Tak boleh gaduh-gaduh. Kerana mengaji ni mesti ada berperingkat. Maka sebab itulah ta'allamtu ilma mas'alatan ba'da mas'alatin. Belajar ni mesti satu persatu. Sebab itulah di dalam i'anatul talibin menyebutkan tafhumu syai'an fa syai'an. Tafaqquh ni belajar ni tafhunu memahami, faham, syai'an sikit, fa syai'an sikit demi sikit. Ia tak boleh banyak-banyak tu. Kerana apa? Kerana kita ni, otak kita ni tak menerima satu persatu. Dia tak boleh berhimpun semua sekali. Satu-satu dah. Belajar. Maka sahabat tu musannif buat bina, matang bina supaya susun satu persatu perbahasan. Supaya mudah kita faham. Tapi kalau musannif kata, tak payah satu persatu lah. Himpun tu. Buat nazam tu, buat himpun, tak payah buat satu persatu. Ini bab sulasi mazi, ini sulasi mujarrad, ini rubai mazi, ini rubai mujarrad. Tak payah himpun gitu, tak payah susung. Buat longgok je. Kerana apa? Kerana apa? Boleh. Otak boleh terima, tak boleh. Maka sahabat tu musannif kita ni susung. Ini bab sulasi mazi, ini sulasi mujarrad, ini rubai mazi, ini rubai mujarrad. Kenapa? Kerana kita ni menerima sikit demi sikit, faham pun demi sikit. Maka sebab itulah i'anatul talibin menyebutkan, Syekh Abu Bakar Al-Dhamiyati sebut, tafaqahu tafhumu syai'an fa syai'an. Tafaqquh ni kita memahami sikit demi sedikit. Tu dikatakan tafaqquh. Dah ada pun kita buat daurah ni 4 kali baca khatam terus ni. Ini hanyalah untuk kita mengulang-ulang, melihat-lihat supaya hasil kepada kita semangat. Bila semangat ada, maka kita mencarilah guru untuk kita mempelajari ilmu sorah. Tetapi adakah berpada kita membaca 4 siri saja khatam terus faham? Tak faham. Tak faham, tetapi boleh membuka insya-Allah. Boleh membuka kefahaman kita kepada ilmu sorah. Apa yang dikatakan mutawa'ah dia, apa yang dikatakan musyarakat baina isnaini, apa yang dikatakan makna musyarakat lil wahid, apa yang dikatakan muta'addi, apa yang dikatakan lazim. Maka setiap satu tu kita faham dah. Apabila kita mengaji dengan orang lain pula secara takhasus, secara khusus bab berkenaan ilmu
sorah ni kita rasa seronok. Sebab kita tahu dah makna. Kita faham dah makna yang dituntut oleh bab yang pertama. Makna yang dituntutkan bagi mutaaddi. Makna yang dituntutkan bagi lazim. Bagi makna yang dituntutkan mutawa'ah. Makna yang dituntutkan bagi musyarakah. Kita tahu. Barulah hasil kepada kita ni loba, nak tamuk kepada nak mengaji. Tapi kalaulah kita tak faham, maka hasil daripada kita ni malah futur, cemuh. Kerana apa? Kerana kita tak faham. Tapi kalau kita faham, hasil kepada kita ni semangat. Semangat. Maka hasil semangat, kita mengaji pun sedap, seronok. Tu. Tapi ada juga main daurah yang kata tak seronok. Maka sabit tu orang yang sudah faham, orang yang sudah pandai tak bolehlah mengikuti bacaan sebegini kerana ia tak seronok ke faham tu. Liduk juga. Tapi bagi orang yang tawaduk sungguh, dia dengar lah nak mengulang. Ada juga link lagu tu deh. Walhasil kita mesti istiqamah insya-Allah. Syai'an fa syai'an ta'allamtu. Musannif kata ni, ta'allamtu ilma mas'alatan ba'da mas'alati. Mempelajarilah oleh aku, belajarlah oleh aku satu ilmu, satu masalah demi satu masalah. Ia tak boleh sekaligus. Tak boleh sekaligus 1000 masalah mengaji tu. Tak boleh satu persatu. Sampailah 1000 masalah. Barulah faham secara tak baik. Tapi kalau longgok sekali, masalah, jawablah ke? Tak boleh. Satu persatu, insya-Allah. Al-babu khamisu, dan bermula bab yang kelima. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Bab yang kelima adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mauzunuhu, dan bermula timbangan lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab yang kelima atas wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, taba'ada yataba'adu taba'udan. Asal dia fa'ala, asal dia ba'ada, tetapi ditambahkan 2 huruf yang lain. Wa alamatuhu, dan bermula alamat yakni cam pada kata bab yang kelima di atas wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, an yakuna, bahawa keadaan fi'il madhi ala khamsati didatangkan 5 huruf. Biziyadati ta'alluq pada khamsah, 5 huruf bersepakai dengan ditambahkan akan ta pada awal fi'il madhi. Tafa'ala, ditambahkan ta pada awal fi'il madhi, tafa'ala. Wal alifi bainal fa'i wal aini, dan ditambahkan akan alif di antara fa dan juga ain. Tambah alif di antara fa dan juga ain. Jadilah tafa'ala. Tafa'ala. Ditambahkan akan alif antara fa dan juga ain. Itu yang dikatakan bab yang kelima, kerana menunjuk pada bab yang kelima kerana ditambahkan akan ta di awal fi'il madhi dan ditambahkan akan alif di antara fa dan juga ain fa'il. Jadilah tafa'ala. Wa bina'uhu, dan bermula bina yakni makna pada kata bab yang kelima lil musyarakati baina itsnaini fasa'idan. Maka bermula makna hantaran bagi bab yang kelima adalah lil musyarakat di antara 2 pihak, fasa'idan maka lebih. Makna dia adalah musyarakat, yakni berkongsi, bersekutu di antara 2 pihak. Kalau lebih boleh lebih, 3 pihak ke 4 pihak boleh. Misalu musyarakati baina isnaini, bermula contoh musyarakat yakni berkongsi di antara 2 pihak. Contoh taba'ada, berjauh-jauhlah Zaidun oleh Zaid an Amrin, daripada Amrin. Ingat, kalau bab musyarakat, ingat yang dikatakan masyarakat itu masyarakat pada makna, bukan masyarakat pada lapar. Kalau masyarakat pada lapar, hanya semata Zaid yang menjauhi Umar. Tetapi kalaulah masyarakat baina isnaini, kalau terletak pada makna, makna masyarakat yakni berkongsi 2 pihak, yakni taba'ada, berjauh-jauhlah di antara Zaid daripada Umar. Makna dia adalah dua-dua berkongsi taba'ada. Zaid berjauhan dengan Umar, Umar berjauhan dengan Zaid. Tetapi kalaulah kita lihat masyarakat pada lapar saja, hanya semata Zaid yang menjauhi Umar. Mungkin Umar mendekati Zaid, tetapi di sini bukan. Tetapi di sini adalah
musyarakat dengan makna yakni sama-sama berkongsi taba'ada, sama-sama berjauh, sama-sama menjauhi antara satu sama lain. Zaid menjauhi Umar, Umar menjauhi Zaid. Maka itu yang dikatakan musyarakat baina isnaini, yakni berkongsi dua makna berjauh antara Zaid dan juga Umar. Misalul musyarakati baina isnaini fasaidan. Maka bermula contoh musyarakat di antara dua pihak yang lebih. Macam contoh, tasalaha qaumun, berdamai-damailah oleh kaum. Berdamai-damailah oleh kaum. Maknanya kaum ni ramai, lebih daripada dua pihak. Semua kaum berdamai-damai. Makna di situ semua pakat-pakat damai, pakat-pakat berbaik-baik, tidak balah. Maka itu yang dikatakan musyarakat baina isnaini fasaidan, yakni lebih daripada dua pihak, mungkin tiga pihak, empat pihak dan lebih sekali. Tasalaha qaumun, berdamai-damailah oleh kaum. Nak masuk mulhaq dah. Jadi ingat, musyarakat dia kena pada makna, bukan pada lapar. An-naw'u salis, dan bermula nok yang ketiga. Wahuwa, dan bermula dianya ma fa'e, zida ditambah fihi padanya fa'e, akan maf'ul pada kata huwa, akan tiga huruf ala sulasi, tiga huruf iaitu pada sulasi mujarrad. Wa huwa arba'atu abwabin, iaitu pak ba. Nok yang ketiga ditambahkan tiga huruf. Jadi pada sulasi mazid ni ada tiga nok. Nok yang pertama dikatakan satu huruf, nok yang kedua dikatakan dua huruf, dan nok yang ketiga dikatakan ditambahkan tiga huruf daripada huruf yang asal. Jadilah 6 huruf. Wahwa, dan bermula dianya ba yang ketiga arba'atu abwabin, iaitu pak wazan. Abwabin ay waznu dengan makna wazan, pak wazan. Ay al waznu. Al babu awwalu, dan bermula bab yang pertama. Bermula bab yang pertama, istaf'ala, yastaf'ilu istif'alan. Bab yang pertama adalah istaf'ala, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Mauzunuhu, bermula lapa-lapa yang ditimbangkan pada bab yang pertama ini adalah istakhraja yastakhriju istikhrajan. Istakhraja yastakhriju istikhrajan. Wa alamatuhu an yakuna madhihi, dan bermula alamat pada bab yang nok yang ketiga, pada bab yang pertama, bahawa keadaan fi'il madhi ala sittatin, di atas 6 huruf. Takluk pada kata sittati, 6 huruf dengan bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah wasini dan sin watta'i fi awwalihi, pada awalnya fi'il madhi. Ditambahkan akan hamzah, sin dan juga ta. Istaf'ala, asal dia fa'ala, kerana nak menunjuk pada bab yang pertama di atas bab nok yang ketiga, iaitu ditambahkan akan 3 huruf daripada huruf yang asal, maka ditambahkan akan hamzah, sin dan juga ta. Istaf'ala, asal dia fa'ala, ditambahkan akan 3 huruf yang awal. Istaf'ala, hamzah, sin dan juga ta. Wa bina'uhu, dan bermula bina, yakni makna hantaran pada bab yang pertama, li ta'diyati ghaliban, bagi menjadikan ta'diyah yang ghalib. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang lazim. Mana contoh muta'addi? Misalul muta'addi, istakhraja Zaidun mala. Menuntut keluar oleh Zaid
mala akan harta. Itu muta'addi. Istakhraja yang dikatakan fa'il, Zaidun dikatakan fa'il, mala dikatakan maf'ul bih. Istakhraja Zaidun mala, menuntut keluar oleh aku akan harta. Itu muta'addi kerana melampaui kepada maf'ul bih, fa'il dan juga maf'ul bih. Wa misalu lazimi nahwu, bermula contoh lazim nahwu iaitulah istahjara tinu. Dah. Telah jadi batu. Tinun dah. Lihat. Telah jadi batu oleh tanah liat begitu. Istahjara tinu, telah jadi batu oleh tanah liat. Telah jadi batu oleh tanah liat. Dikatakan lazim kerana istahjara fa'il, tinu jadi fa'il. Fa'il ghairu akilah. Wa misalul lazimi, dan bermula lazim istahjara tinu, telah jadi batulah oleh tanah. Maka dikatakan fa'il lazim kerana hanya berhimpun fa'il dan juga fa'il saja, tidak sampai kepada maf'ul bih. Seperti muta'addi, dia ada fa'il dan juga maf'ul bih. Kalau lazim hanya sekadar fa'il dan juga fa'il sahaja, perbuatan dan juga si pelaku perbuatan. Waqila, dan dikatakan orang litalabil fi'li, dikatakan orang bagi menuntutkan pekerjaan. Macam contoh, astaghfirullah ay atlubu maghfirata minallah, menuntut kemaafan daripada Allah Ta'ala. Menuntut kemaafan daripada Allah Ta'ala. Maka itu yang dikatakan bagi bab yang bab yang pertama, bagi not yang ketiga, kadang-kadang yang dikatakan li talib fa'il, atlubu maghfiratan minallah, astaghfirullah atlubu maghfiratan minallah, menuntut kemaafan daripada Allah Ta'ala. Itu bagi bab yang pertama. Ditambahkan akan hamzah, sin dan juga ta pada awal fi'il madhi. Dia asalnya fa'ala, ditambahkan 3 huruf alif, hamzah, sin dan juga ta, maka menunjuklah ianya pada kata bab yang pertama pada not yang ketiga, yakni ditambahkan huruf asal 3 huruf. 3 huruf ditambah 3 huruf jadilah 6 huruf. Al-babu tsani, bermula bab yang kedua, if'au ala yaf'au ilu if'i'alan. If'i'alan. If'au ala yaf'au ilu if'i'alan. Mauzunuhu, dan bermula wazan yang ditimbangkan, yakni bermula lapa-lapa yang ditimbangkan pada bab yang kedua, i'syau syaba, ya'syau shibu, i'syi syaban. I'syau syaba, ya'syau shibu, i'syi syaban. Itulah payah sikit sebut tu. Wa alamatuhu, dan bermula alamat cam pada kata bab yang kedua di atas not yang ketiga, yakni not yang ketiga ditambahkan 3 huruf kepada 3 huruf yang asal, jadi 6 huruf. Ayyakuna, bahawa keadaan madhihi fi'il madhi ala sittati ahrufin, didatangkan 6 huruf. 6 huruf takluk dia bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah fi awwalihi, pada awalnya fa'il madhi, wa harfin akhara, dan 1 huruf yang lain daripada satu jenis ain fa'il, dan ditambahkan akan waw di antara ain dan juga lam. Tambah 3 huruf. Satunya ditambah hamzah pada awal, kemudian ditambahkan satu jenis ain fa'il pula. Ain fa'il lain di antara mana? Ditambah ain fa'il, kemudian ditambahkan waw di antara ain dan juga lam. Tambah ain, tambah waw. Dikatakan tambah hamzah di awal tu. Dikatakan 1 huruf daripada huruf jenis ain yang sama. Ain tu
dikatakan ditambah waw di antara ain dan juga lam tu, waw tu if'ala, asal dia fa'ala, tambah 3 situ, hamzah, ain dan juga waw, jadilah if'ala. I'syau syaba, asal dia asyaba. Asal dia asyaba ditambahkan hamzah di awal, ditambahkan shin, ditambahkan waw, ditambahkan shin kerana dikatakan bersedih dengan fa, ditambahkan waw kerana berhimpun di antara ain dan juga shin, jadilah i'syau syaba. Asal dia asyaba, kerana ditambahkan 3 huruf nak bersepakai pada bab yang kedua ini, jadilah i'syau syaba. I'syau syaba ni. Wa bina'uhu, dan bermula bina, yakni makna pada kata bab yang kedua di atas nok yang ketiga, lil mubalaghati lazimi, yakni bersangatan akan makna, bersangatan akan makna. Lil mubalaghati lazim, dia sebelum lazim tu, sebelum ni lazim, tapi bila bersangatan jadi makna mubalaghah. Kerana apa? Li'annahu yuqalu asyaba ardu, dikatakan asyaba yakni telah tumbuh tumbuhan ardu oleh bumi. Iza nabata ala wajhi ardi fi jumlati, pada jika tumbuh di atas bumi pada setengah-setengah tempat. Asyaba ni ia lazim sahaja. Dah, asyaba ni dia mubalaghah yang lazim. Dia adakah mubalaghah sangat? Tak mubalaghah, dia lazim saja asyaba ni. Macam contoh ihmara ni biasa merah biasa. Tapi dikatakan ihmara, maka dikatakan bersangatan merah. Kenapa? Kerana di situ mubalaghah. Tapi kalau ihmara lazim merah biasa. Sama juga asyaba, telah tumbuh. Asyaba biasa lazim, telah tumbuh-tumbuhan. Tak banyak, sikit je. Tapi wa yuqalu, maka dikatakan orang i'syau syaba ardu, telah banyak-banyaklah, telah bersangatan banyaklah tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Itu i'syau syaba menunjuk pada kata lil mubalaghati, yakni bersangatan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas bumi. Iza kasura nabatu wajhi ardi, jika banyaklah tumbuh pada wajah, yakni pada bumi, di atas muka bumi. Maka dikatakan kalau asyaba saja tak mubalaghah. Tapi kalau kata i'syau syaba, maka bersangatan sangat. Bersangatan. Macam contoh tadilah ihmara beza, ihmara beza. Asyaba biasa, i'syau syaba, maka bersangatan mubalaghah, bersangatan tumbuh-tumbuh. Al-babu salisu, dan bermula bab yang ketiga, if'awwala, yaf'awwalu if'awwalan. If'awwalan, if'awwala yaf'awwalu if'awwalan. Itu bab yang ketiga. Dia saja if'awwala, if'awwala, kerana berhimpun 2 huruf yang bersini, maka dia orang kalau satu jadilah if'awwala. Mauzunuhu, dan bermula wazan, bermula lapa yang ditimbangkan di atas bab yang ketiga, atas di atas wazan if'awwala yaf'awwalu if'awwalan, iaitulah ijlawaza yajlawazu ijliwazan. Ijlawaza yajlawazu ijliwazan. Wa alamatuhu, dan bermula alamat cam pada kata bab yang ketiga, ayyakuna, bahawa keadaan fi'il madhi ala sittatin, didatangkan di atas 6 huruf, biziyadati ta'alluq pada kata sittati, 6 huruf dengan ditambahkan, yakni bersepakai dengan ditambahkan hamzah fi awwalihi, if tambah hamzah pada awal. Wal wiwaini, 2 waw, tambah 2 waw bainal aini wal lami, di
Ditambahkan dua waw di antara ain dan juga lam. Di asal dia fa'ala, tetapi ditambah hamzah pada awal, kemudian ditambahkan akan waw yang sama pada ain lam, ain fa'il. Ain di antara ain dan juga lam. Jadilah if'awwala. Asal dia if'awwala, kerana tidak fasih maka diidghamkan salah satu huruf. Jadilah if'awwala, if'awwala. Dua huruf tambah. Kalau dua huruf tambah. Kalau dua huruf nak bersepakai tiga huruf waw. Dia asalnya fa'ala. Kalau ditambah dua huruf if'awwawala. Kerana berhimpun dua huruf maka ijlawaza. Jadi ijlawaza. Mungkin ada nuskah-nuskah lain. Ijlawaza yajlawazu ijliwazan. Wa bina'uhu, dan bermula bina', yakni makna pada bab yang ketiga di atas wazan if'awwala yaf'awwalu if'awwalan. Aidan ay kalbabisani, seperti mana bab yang kedua juga. Sama juga bina dia seperti mana bab yang kedua, lil mubalaghatil lazimi, yakni bersangat tam yang lazim, li'annahu, kerana apa? Kerana dikatakan orang yuqalu jalaza ibilu iza sara sayran bisur'atin. Jalaza ibilu iza sara sayran bisur'atin. Apabila berjalanlah oleh unta, iza sara sayran bisur'atin, dengan keadaan yang slow lah. Jalaza dikatakan tak mubalaghah sangat. Ya biasa-biasa saja jalaza. Unta berjalan dengan biasa saja. Tapi kalau dikatakan wa yuqalu, dikatakan orang ijlawaza, maka ini membawa kepada makna yang bersangatan berjalanlah oleh unta iza sara sayran bi ziyadati sur'ah, dengan makna laju, bertambah laju. Tadi sur'ah cepat juga tapi jalan dengan biasa-biasa. Tapi kalau ni ijlawaza ibilu, dah dengan makna bersangatan berjalanlah oleh unta dengan makna bi ziyadati sur'atin, bertambah cepat. Kenapa? Kerana bertambah makna di situ. Maka ingat, apabila bertambah huruf, bertambah bina, maka bertambahlah makna. Satu kaedah disebut tadi. Dah. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna, ziyadatul bina, maka tadullu ala ziyadatil makna. Maka menunjuk kepada bertambahnya makna. Bertambah bina, bertambah makna. Bertambah huruf, bertambah makna. Tetapi berbeza dengan mulhaq bih. Sama juga ihron jama, tadah roja, dah roja. Maka dia tidak bertambah dengan makna. Kerana apa? Kerana di sini hanya nak meserupakan akan masdar. Tetapi kalau sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mazid, dia bertambah dengan makna. Bertambah huruf, bertambahlah makna. Bertambah bina, bertambahlah makna. Al-babur rabi', nanti kita jawablah soalan ni. Baca habis sikit. Al-babur rabi'u af'alla yaf'allu if'i'alan. Af'alla yaf'allu if'i'alan. Mauzunuhu ihmarra yahmarru ihmiraran. Mari pula ihmarra. Dia asal dia hamira. Asal dia hamira. Asal dia fa'ila. If'alla yaf'allu if'i'alan. Mauzunuhu bermula lapa-lapa yang ditimbangkan di atas bab yang keempat atas wazan if'alla adalah ihmarra yahmarru ihmiraran. Wa alamatuhu an yakuna madhihi, dan bermula alamat cam pada kata bab yang keempat
Ayyakuna bahawa keadaan fi'il madhi ala sittati yang didatangkan di atas 6 huruf. 6 huruf takluk pada 6 sittati. 6 huruf bersepakai dengan ditambahkan akan hamzah fi awalihi pada awalnya fi'il madhi dan ditambahkan akan atas pada kata hamzah dan ditambah akan alif bainal aini wal lami dan ditambahkan akan alif di antara ain dan juga lam wa harfin akhara min jinsi lam fi'li fil akhiri dan ditambahkan akan satu huruf yang lain daripada jenis lam fi'il pada akhirnya lam fi'il. Jadi ditambahkan 3 huruf. Yang pertamanya ditambahkan hamzah if. Tambah hamzah pada awal tambah hamzah pada awal fi'il madhi. If'alla. Ada. Kemudian ditambahkan akan alif antara ain dan juga lam. Ain dan juga lam di antara itu tambah alif. If'alla. Kemudian ditambahkan tambah alif di antara ain dan juga lam. If'alla. Dan tambah satu huruf yang lain daripada jenis lam fi'il yang sama di akhir. Yang asalnya if'allala. Nah, kenapa ditambahkan satu jenis lam fi'il? Lam juga. Kalau satu lagi ihmarara. Kerana berhimpun 2 huruf yang sama, maka didaungkan salah satu huruf yang pertama, maka jadilah ihmarra. If'alla. Tu. Ihmarra. If'alla. Asalnya if'alala. Ihmarara. Kerana berhimpun 2 huruf yang sama, maka didaungkan salah satu huruf yang pertama. Habis. Wa bina'uhu lil mubalaghatil lazimi dan bermula makna pada bab yang keempat atas wazan if'alla yaf'alu if'ialan. Adalah mubalaghah lazim, mubalaghah yang lazim. Lakin akan tetapi hazal babu ablagha, maka bermula ini bab, yakni bab dengan makna al-waznu, ablagha lebih mubalaghah, al-balaghu, al-ablaghu lebih mubalaghah min babi if'ali. Pada bab if'al ni, bab yang keempat pada nok yang ketiga atas sulasi mazi ini lebih mubalaghah daripada bab if'ilali. Bab if'ilali ni rojak pada bab mana? Pada bab yang ketiga sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Bab yang ketiga nok yang kedua sulasi mazi. Pada bab yang ketiga if'ala ni, if'alla yaf'alu if'ilalan. Mauzunuhu ihmarra yahmarru ihmirara. Bab yang keempat babul rabi' pada nok yang ketiga ini lebih mubalaghah daripada bab yang ketiga daripada nok yang kedua daripada sulasi mazid. Bab yang keempat ni lebih mubalaghah lagi. Tengok depan apa. Li'annahu, sebab apa dikatakan bab ini lebih mubalaghah daripada bab if'ilali ni? Kerana dikatakan orang hamira zaidun, merah biasa hamira zaidun. Iza kana lahu, jika kana keadaan lahu baginya Zaid, humratun fi jumlati, pada setengah merah pada setengah pak. Dikatakan hamira tu biasa, hamira merah yang biasa yang berada pada muka Zaid. Merah yang biasa pada muka Zaid. Hamira dengan makna merah biasa saja, merah tapi biasa. Wa yuqalu, tapi dikatakan orang ihmarra Zaidun bersangatan, yakni merah bersangatan. Iza kana lahu humratun mubalaghatan. Jika kana adalah baginya si Zaid humratun, ni merah yang bersangatan. Tapi dikatakan orang ihmarra Zaidun, ini lebih lagi bersangatan merah oleh Zaid. Iza kana lahu baginya si Zaid humratun ziyadata mubalaghati, yakni merah yang bersangatan, merah yang bertambah-tambah merah. Dikatakan hamira tu merah biasalah. Muka Zaid merah. Tapi kalau dikatakan ihmarra, dikatakan merah pertengahan. Tapi dikatakan ihmarra, maka itu dikatakan merah darah, merah pekat.
Merah pekat itulah yang dikatakan ihmar. Ini berjalan pada kaedah itulah. Ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Ataupun ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Kerana bertambah bina, bertambah huruf, maka bertambahlah makna. Beza hamira, ihmarra, ihmarra. Beza. Maka tiga-tiga itu mempunyai makna yang berbeza. Ada makna merah, ada makna merah sederhana, ada makna merah yang bersangatan merah. Ihmarra. Wa wahidun min halil ruba'il mujarri wallahu subhanahu wa ta'ala. Segi tau. Habis ni kita baca mungkin kita baca esok lah ni. Rubai mazid, rubai mujarrad satu bab je. Lepas tu masuk mulhaq nang wazan. Lepas tu masuk rubai mazid. Ada 3 nok, nisbah 3 nok tu 3 wazan. 2 nok, nisbah 3 wazan, 1 nok 1 wazan, 2 nok 2 wazan. Lepas tu masuk kepada masuk kepada ni pula. Mulhaq tadah raja insya-Allah. So insya-Allah kita dah masuk habis. Kita habis kata esok kita masuk rubai mujarrad satu wazan. Rubai mujarrad tak banyak, rubai mujarrad satu wazan. Lepas tu mulhaq dah raja. Mulhaq dah raja ada 6 wazan. Lepas tu masuk rubai mazid ada 3 wazan. Aduh tadah roja, tadah roja ada 2 bab ke 3 bab. Ada 5 bab. Lepas tu masuk alam habis ya. Insya-Allah kejap ada aja. Ada dalam ada 10 muka surat, 11 muka surat begitu. Ke 13 muka surat lagi insya-Allah kita bagilah 6 masuk insya-Allah. Ada soalan insya-Allah. Ustaz. Untuk masdar tu dimulakan dengan hamzah atau alif? Masdar. Masdar pada bab yang mana tu? Cuba bagi tahu. Masdar pada bab yang mana? Dilihat kalau masdar ni dilihatkan kepada wazan dia. Kalau fa'il madhi, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'ala 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 fa'alu, fa'ala. Kalau fa'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ilani, taf'ilu, taf'ta. Itu beza tengok lihat kepada wazan-wazan dia. Ustaz untuk fa'il sulasi. Wazan istafa'ala pertambahan huruf itu bermakna apa menuntut ya. Sulasi wazan istafa'ala pada bab yang apa? Istafa'ala sulasi fa'il sulasi mazid ataupun mazid ataupun mujarrad. Istafa'ala mazid tak? Istaf'ala. Mana istaf'ala? Tak jumpa lah. Yang ketiga. Istafa'ala. Jadi istafa'ala bertambah huruf itu membawa kepada makna apa menuntut ya. Istafa'ala dia membawa di sini membawa dengan makna li ta'diyah. Ta'diyah yang ghalib dengan makna ta'diyah yang ghalib satu kalam yang melampaui kepada maf'ul bih.
Dan ini berhimpun 3 makna. Satunya makna kepada perbuatan, dan juga fa'il, orang yang membuat, dan juga maf'ul bih, perkara yang bergantung di antara fa'il dan juga fa'il itu. Istakhraja, istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'ala. Yang dikatakan menuntut astaghfirullah dengan makna atlubu, dengan makna menuntut maaf, menuntut kemaafan daripada Allah. Ya, dengan makna menuntut. Kalau dilihatkan kepada astaghfirullah itu dikatakan oleh talibil fi'li dengan makna menuntut pekerjaan, menuntut sesuatu perkara. Ada banyak muta'addi lazim tala'an di bilangan dan banyak lagi. Muhammad Syamil, oh baik, terima kasih. Ijlawaza. Tapi kalau dilihat nuskhah Hana ni, ijlawaza. Ijlawaza, kerana ijlawaza yang mengikutkan akan wazan dia itulah. Ijlawaza, yajlawizu, ijlawaza. Nak berapa dia ijlawaza? Saya pula dah. Tekan sikit akhir tekuk tu. Ada? Nak 3. Bak kepak. Ha? Bak 3. Bawah ada istafa'ala. Ijlawaza kalau diikutkan kepada wazan pada if'awwala ijlawazalah. Ijlawaza asasnya ijlawaza kerana berhimpun huruf yang sama, maka dia adalah salah satu huruf yang pertama. Jadilah ijlawaza kerana mengikutkan akan if'awwala. Ijlawaza mengikutkan akan if'awwala. Ijlawaza yajlawazu, ijliwazan. If'awwala yaf'awwalu, if'awwalan. Pertambahan hamzah itu hamzah qata' ataupun wasal. Hamzah pada mana tu? Hamzah pada ba yang mana? Kalau nak dikira hamzah qata' ataupun wasal, dilihat kepada kalimah yang berada di depan lah. Dilihat kepada kalimah yang berada. Tapi semisal pada kalimah if'alla, maka ia adalah menjadi tanda alamat bagi kata bab-bab berikut. Kerana diletak hamzah berada di hadapan, kerana nak mengikut kepada bab-bab yang tersebut. Adapun kalau dibaca qata' ataupun wasal, di qata' ataupun di wasal, maka dilihat kepada kalam tersebut, kalam itu. Kalau menuntut kepada wasal, maka dibaca wasal lah. Kalau menuntut pada qata', maka dibaca qata'. Tapi kalau di sini dilihat kepada alamat semata, maka ini menunjuk pada bab-bab tertentu. Ada alamat yang menunjuk pada hamzah berada di hadapan, ada menunjuk ta yang berada di hadapan. Itu mengikut pada bab-bab ataupun nak menunjuk pada bab-bab wazan sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita habis setakat ni, mudah-mudahan perkongsian sedikit ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. InsyaAllah segala pertanyaan tu Fakih akan jawab secara tulisan. Mudah-mudahan boleh disemak masing-masing dan mudah-mudahan boleh diteliti apa-apa yang penting supaya matlamat maksud yang kita pelajari ilmu sarah untuk pertama kali ni
Mudah-mudahan mendapatlah sikit-sikit sebanyak, walaupun nak menghasilkan kefahaman itu sangat payah, tetapi sekurang-kurangnya membuka kefahaman kita, membuka jalan kita untuk kita tahu satu demi satu apa yang dikatakan sarah, apa yang dikatakan tasrif, apa yang dikatakan ilmu yang nak mengubahkan misal-misalan kalimah. Satu fi'il madhi, fi'il mudhari' pula, lepas tu fa'il pula, lepas tu masdar pula. Berbeza-beza mukhtalifat, amsilati mukhtalifatin. Mana berbeza-beza kalimah-kalimah yang dipilih, ataupun berbeza kalimah-kalimah yang terpilih. Maka tu insya-Allah mendapat kita kata kefahaman lah yang mula-mula sekali. Tapi kalau nak lebih lagi, nak lebih faham, maka menuntut kita kena hafal lah satu-satu kalimah tu, alamat dia, bina dia apa. insya-Allah boleh kita faham secara luah lagi, tawassuk lagi. Wallah subhanahu wa ta'ala boleh tanya dalam grup insya-Allah. Kadang-kadang tu kita tahu, kita jawab. Kalau tahu kita jawab, tak tahu deh. Mungkin ada sahabat-sahabat kita lebih mengetahui lagi insya-Allah. Barakallahu ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatan ahli sunnati wal jamaah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.